Saya DJ Kisi kembali bertugas menemani anda pada tengah malam ini dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram dalam Misteri Jam 12. Saudara, ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Teman-teman Misteri Jam 12, MJ12 memang satu hiburan. Kalau anda mempunyai pengalaman seram, 669 11897. Panggilan tadi memulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Itulah masalah yang dialami oleh seorang pendengar. Ibunya belum meninggal dunia. Belum lagi meninggal dunia tetapi dalam keadaan nyanyuk, duduk di rumah berasingan. Mengikut seorang pakar, ibunya patut dipindahkan ke rumah yang lain. Sebelum ini, para pendengar, Ria 897. Kiriman daripada Kak Syarina mengatakan tentang ibunya yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan nyanyuk dan menakut-nakutkan anaknya. Mereka sebenarnya tinggal sebumbung. Setelah Kak Syarina mendapatkan bantuan seorang pakar, pakar datang untuk menganalisis kejadian dalam rumah tersebut. Dan pakar kata Kak Syarina telah pun memberikan satu cadangan supaya ibu Kak Syarina ini dipindahkan ke rumah adik-beradik anak-anak yang lain. Jangan duduk sebumbung dengan Kak Syarina. Mungkin akan membahayakan anaknya. Jadi itulah ikut arahan pakar tersebut. Walaupun baru 2 minggu berpisah, ibu dengan Kak Syarina dengan anak dengan suami dari rumah yang dah bertahun-tahun dia duduk. Kak Syarina kata, seolah-olah gangguan ini hanya beliau saja yang rasakan. Teman-teman Ria 897, mengikut kiriman email dari Kak Syarina mengatakan pada malam-malam tertentu, bukan setiap malam, hanya malam-malam tertentu, tak tahulah. Kadangkala hari Isnin, hari Kamis, kadangkala bila suami tak ada di rumah, kadangkala bila suami sedang tidur nyenyak, Kak Syarina kata beliau akan terdengar suara ibunya seolah-olah datang daripada tingkap bilik. Nah, buka tingkap, nah. Mak datang, nah. Dalam banyak-banyak kali terdengar suara, hanya sekali sahaja nampak wajah yang menyerupai ibunya yang berada di tingkap bilik. Teman-teman Misteri Jam 12, selalunya bila kita dengar kisah gangguan sedemikian, kita selalu tahu yang datang tu si mati, yang pergi takkan kembali. Tapi kali ini, yang mengganggu Kak Syarina ibunya yang masih hidup, cuma tinggal berasingan sahaja. Setelah dipindahkan rumah, seolah-olah roh ibunya datang ketika malam sedang tidur, menghantui Kak Syarina. Katanya di sini, kakak rasa hairan. Kenapa kakak seorang sahaja yang dengar suara ibu, malah suami tidak diganggu, tidak pernah pun memberitahu tentang gangguan ini. Kakak tidak pernah beritahu suami. Sebabnya apa, Kisi? Sebab suami pada mulanya memang tidak setuju untuk mak berpindah ke rumah yang lain. Kakaklah yang mati-mati nakkan yang terbaik untuk anak dan keluarga. Jadi kalau gangguan ini berlaku, kakak akan dipersalahkan. Jadi kakak terpaksa berdiam diri. Kisi, bayangkan, sekarang ini masih lagi gangguan berterusan.
Kakak cuba hubungi pakar-pakar itu mengatakan, memang macam itulah. Dah kena keluar dari rumah dia datang. Tapi ingat, jangan sesekali kita patuh dengan arahannya. Walaupun memang, kata pakar tersebut, makhluk tu boleh masuk tanpa izin. Tetapi untuk kes ataupun untuk masalah saya berlainan. Sebab saya yang menyuruh ibu pindah rumah. Jadi kalau saya tak izinkan, dia tak boleh masuk berjumpa dengan cucunya. Bayangkan teman-teman. Mungkin 2 pagi, 3 pagi, Kak Syarina kata dengar suara ibunya. Nah, buka tingkap nah. Mak datang. Pendengar 897, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya ini. Dan ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Kalau rasa takut, matikan radio anda sekarang. Berikut ini teman-teman Misteri Jam 12. Kisah yang ditengahkan. Kiriman email akan saya bacakan dari Encik Abdul Salim. Encik Abdul Salim berkongsi peristiwa ketika dia balik memandu sekitar pukul 3 lebih pagi. Encik Abdul Salim mengatakan, beliau pada hari tersebut ataupun pada malam tersebut telah pun membantu seorang temannya menghantar beliau, isteri pada temannya dan suamilah itu kawan pada Encik Abdul Salim. Mereka bertiga telah pun keluar di waktu malam menghantar isteri temannya pergi berubat. Berapa lama dia berubat? Mereka keluar rumah 9 malam. Nak dekat 3 pagi barulah Encik Abdul Salim pulang ke rumah. Isterinya katanya pada hari yang dimaksudkan telah pun dirasuk, disampuk oleh makhluk yang dihantar oleh seseorang. Makhluk itu dikenali sebagai Pontianak Kisi. Jadi teman saya menelefon saya. Teman saya ni memang tidak boleh memandu, tak ada kenderaan. Kami pun tinggal berdekatan di kawasan yang sama di Bukit Batu. Bila dia telefon, kata kecemasan boleh bantu tak tolong hantar. Sebab rumah yang dia nak pergi tukang ubat ni jauh, dekat kawasan Jurong. Jadi saya pun membantu temanlah sebab kami rapat. Sejak kecil kami berkawan. Saya pun minta izin isteri pun benarkan saya keluar pergi hantar teman baik saya dengan isterinya pergi berubat. Sampai di sana saya tak pulang lah Kisi, saya tunggu. Jadi saya tunggu ni, saya tak naik atas. Itu urusan peribadi teman saya dengan isterinya. Saya tunggu di tempat letak kereta loading unloading bay di bawah dekat kawasan perumahan Jurong. Saya mula-mula duduk di dalam, enjin dimatikan. Bila terasa penat duduk, saya keluar. Bila saya keluar, saya ternampak ada seekor kucing hitam berlari masuk ke bawah kolong blok. Kemudian kucing tu berhenti. Dan kucing tu seolah-olah pusing memandang ke arah saya dan mengiau, seolah-olah kucing itu dalam keadaan nak bergaduh, nak menerkam. Walaupun jarak kami agak jauh Kisi, saya dekat loading unloading bay, kucing tersebut berada betul-betul di kolong blok. Bila dia renung dan tengok saya, dia mengiau macam nak menerkam saya. Saya pun apa lagi, masuk balik dalam kereta. Bila masuk balik dalam kenderaan, makin kuat Kisi mengiaunya. Saya hidupkan enjin, naikkan tingkap kiri dan kanan. Saya tenung kucing tersebut. Kemudian kucing itu masih tak henti-henti mengiau. Kata Encik Abdul Salim, Kisi, apabila saya berada dalam kenderaan lebih kurang 1 minit 2 minit, saya rasakan macam tak sedap hati Kisi. Tiba-tiba saya dengar sesuatu dalam kereta saya tak berani nak menoleh ke belakang. Kisi, rasanya saya tak nampak tapi rasa dan dengar. Pertama kali saya rasa macam ada orang duduk di tempat belakang. Yang kedua, saya dengar Kisi, bunyi suara wanita menangis di tempat duduk belakang. Kisi,
Saya keluar dari kenderaan. Kemudian saya nampak teman saya turun dengan seorang pakcik datang menuju ke arah saya. Lim, sini. Apa? Sini. Saya menghampiri teman saya yang memanggil saya di kolong blok. Kau jangan duduk dalam kereta. Afzal, tahu tu tak, isteri aku kena sambut Pontianak. Pontianak tu tak ikut naik atas, duduk dalam kereta kau. Casey, bila saya tuli, pakar tersebut sedang membaca sesuatu di tangannya, kemudian menepuk kereta saya beberapa kali. Dapat rasakan Casey, walaupun tepukannya yang diberikan tu hanya perlahan saja, tapi gegaran kereta ketika itu memang cukup kuat. Casey, kemudian pakar tersebut mengatakan suruh saya buka pintu kereta. Saya buka ke semua 4 pintu kereta. Pakar itu membawa sebotol air dan renjis ke dalam kenderaan. Jadi saya tengok dia. Ni apa ni? Dah okey ke belum? Jangan takut, insya-Allah. Jadi saya tak berani nak duduk di bawah. Saya ikut teman saya naik atas, kata Encik Abdul Salim. Bila di atas, Casey tengok berubat, memang seram. Benda tu baru rasuk balik isterinya. Bila dah rasuk, dia baca, Casey. Dia meraung, "Abang, tolong bang, sakit." Benda itu saya dapat lihat merayu-rayu kepada teman saya. Dan pakar itu mengatakan, "Jangan percaya, yang ini bukan isteri kau." Dia terus membaca dan membaca. Kemudian pakar tersebut mengeluarkan sejenis kayu, kata Encik Abdul Salim. Kayu itu ditusuk ataupun dicocoklah menekan telapak kaki isteri teman saya. Saya tengok tekanan yang diberikan tidak begitu kuat, tetapi jeritannya seolah-olah ditikam dengan senjata tajam. Setelah nak dekat 2 pagi, Casey, barulah kata pakar itu dah selesai. Benda tu dapat dihalau, dikeluarkan. Saya pun memandu ke rumah. Sepanjang perjalanan, Casey, tak tenteram saya. Takut-takut benda tu muncul kembali dan duduk di tempat duduk belakang. Tapi Alhamdulillah sampai ke rumah selamat. Itulah pengalaman saya, Casey. Selamat tengah malam. Terima kasih. Teman-teman Misteri Jam 12. Selamat tengah malam semua. Waktu sekarang 12.40 pagi ataupun 40 tengah malam. Saya akan berkongsi kisah selanjutnya ini. Ini adalah pengalaman misteri yang dialami oleh seorang pendengar ria yang bertugas sebagai seorang pekerja pembersih. Pengalaman yang dialami oleh kakak kita sampai membuat beliau tukar kerja. Bukan kerja yang lain, kerja yang sama, tapi tukar kawasan sebab dah tak nak lagi diganggu. Pengalaman ini berlaku beberapa tahun lama yang lalu. Dan kata Kak Samsiah, bertugas sebagai seorang pekerja pembersih di estet perumahan di salah sebuah kawasan di Admiralty. Kata Kak Samsiah, Casey, kakak pernah menjadi saksi satu kes terjun bunuh diri. Depan mata kakak ketika sedang sapu, sekitar pukul 4 lebih pagi. Kakak memang suka datang awal. Datang awal, balik awal. Datang lambat, baliklah lambat. Oleh kerana kakak ni ada anak-anak yang nak diuruskan. Jadi kakak suka datang awal untuk lakukan kerja sapu di waktu pagi. Datang 4:30 pagi dah mula nak sapu, Casey. Dari bawah naik ke atas, dari atas turun ke bawah, kata beliau. Sapu dari satu blok ke satu blok yang lain. Sampai satu blok di kawasan Admiralty, Casey. Dari jauh nampak lihat budak perempuan ni. Dia jalan menghampiri tembok di tingkat 9. Tiba-tiba kakak nampak dia panjat, terus dia terjun. Casey, kakak terpekik dari jauh, Casey. Tak tahu nak buat apa, kakak ketuk pintu rumah. Pintu rumah orang yang kakak sedang sapu di hadapan rumahnya. Jadi sampaikan orang Cina tu bangun, buka pintu dan tanya kenapa. Orang tu kenal kakak, Casey. Sebab selalu waktu pagi pergi kerja, kadang-kala kami terserempak, kata Kak Samsiah. Jadi bayangkan teman-teman Misteri Jam 12. Bila Kak Samsiah kata, "Hey, sir, help me, sir. Got girl lah. Commit suicide." Katanya Kak Samsiah cuba berbahasa Inggeris tapi kakak tidak begitu fasih. Jadi orang tu kata, "Commit suicide?" Dia pun buka pintu. Kakak pun tunjuk dekat bawah.
Bila tengok di bawah, langsung tak ada orang, Kisi. Orang tu, "Hey, where got people commit suicide?" Dia tanya kakak balik. Dan kakak katakan tadi memang benar kakak nampak ada perempuan jalan. "Kau nampak kat mana?" "Dekat tu ujung tangga." Kemudian lelaki tu tengok kakak, dia kata, "Saya rasa kakak salah orang tak?" Dalam bahasa Inggeris lah dia kata. Kemudian kakak tanya, "Kenapa?" "Mungkin yang kakak nampak tu benda yang dah berlalu. Sebab tempat yang sama, 2 tahun yang lalu, ada budak perempuan Cina terjun diri di tempat yang sama." Tak mungkin lah kakak nampak depan mata kakak. Kalau kakak nampak, mana mayat dia kat bawah? Malam tu kakak tak boleh, Kisi. Kakak kata terima kasih pada dia. Kakak terus turun tangga, pergi dekat bawah blok yang kakak nampak seolah-olah dia lompat. Cuba periksa, tapi memang benar tidak kelihatan sebarang mayat pun. Dari situ kakak mula bertanya beberapa penduduk yang kakak terserempak. Kebetulan ada 2 orang jalan di kolong blok. Kakak tanya, "Sini pernah ada orang terjun diri tak?" Orang Melayu kita, "Oh, ada kak. Kalau tak silap saya, 1-2 tahun yang lalu lah kak budak Cina terjun kat sini. Kenapa Tak ada, kakak nak tanya je. Memang benar, Kisi. Mungkin yang kakak nampak tu bukan orang yang sebenar. Mungkin agaknya si mati melakukan kembali aksi terjun diri." Dan kata Kak Samsiah yang berkongsi kiriman email, katanya setelah kejadian itu berlaku, hanya sekali saja berlaku ketika Kak Samsiah bertugas pada waktu tersebut. Nampak ada perempuan terjun, walhal perempuan tu dah terjun diri 2 ataupun setahun yang lalu lah. Kak Samsiah dengan segera terus mintalah ditukarkan ke blok yang lain. Masih kerja yang sama tapi cuba tempat lain, kawasan lain lah. Tak nak bertugas di kawasan yang sama dekat blok ... di kawasan Admiralty. Bagaimana saudara teman-teman Misteri Jam 12? Kalau anda dalam situasi Kak Samsiah, mungkin anda ternampak lah ada orang macam nak terjun diri. Bila tanya pada orang yang mungkin penduduk-penduduk di sana mengatakan yang anda nampak tu repeat telekas. Apa anda buat? Kalau saya nak ada jiran yang tinggal tepi orang yang terjun tu, memang seram lah. Agaknya hari-hari dia ternampak. Jadi itulah, terima kasih pada Kak Samsiah kerana sudah berkongsi pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan saudara ingatlah, setiap kisah yang anda dengar hanya satu hiburan. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Berikut ini beberapa kisah yang lain akan saya sempurnakan. Kalau ada SMS boleh kirimkan pada saya dengan kodnya KLUB, 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 jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Yang ini daripada siapa ni? Satria katanya, "Assalamualaikum Kisi." Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata Satria, "Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang pendek. Tempoh hari ini saya ada bermain bola dekat kawasan rumah saya dengan teman-teman saya. Waktu itu kami tak sadar dah waktu maghrib apabila teman saya tendang bola melambung jauh, Kisi, sampaikan pergi ke blok sebelah. Untuk pengetahuan Kisi, blok sebelah rumah saya ni adalah blok lama dan nak dijadikan N blok." Kata beliau lah. Jadi Satria kata, "Saya pun pergi kerja ambil bola tersebut. Apabila saya sampai dekat depan ni, cuba anda bayangkan saya sampai di depan blok tu, merupakan belakang rumah. Di lantai 1 memang ada rumah. Jadi blok ni tingkat 1 ada rumah lah. Dia pun mengangkat bola. Sedang dia tunduk nak mengangkat bola, dia terperasan di salah satu tingkap rumah N block ataupun on block di tingkat 1 ni, tiba-tiba ada makcik berdiri sedang lihat dia mengangkat bola. Sedang dia nak angkat, nak main bola." Kisi, bila saya dengar suara orang sedang bongkok tu, saya toleh, terperanjat Kisi. Saya tahu blok tu blok kosong, macam mana dalam blok tu boleh ada makcik pula. Tingkap terbuka dan ada bekas orang pecahkan tingkap. Saya angkat bola terus lari Kisi, meremang bulu rumah. Saya kata pada teman-teman, balik dah maghrib ni. Baru sedar semua waktu dah maghrib, masing-masing pulang ke rumah. Dan tak sempat saya nak beritahu teman-teman saya tentang hal itu pada hari tersebut. Hanya saya beritahu mereka keesokan harinya di Facebook. Mereka pun rasa seram sejuk. Dan setelah itu nak ajak main di kolong blok, semua masing-masing rasa takut. Terima kasih dan selamat malam dari Satria.
Waktu sekarang 12.50 tengah malam. Selamat tengah malam semua dan terima kasih kerana memilih Ria 897 FM sebagai stesen hiburan stesen informasi anda. Dan semalam saya tidak bertugas dan ada yang mungkin walaupun saya dah beritahu lah, ada yang mungkin terlupa nak periksa Facebook saya, ada yang mungkin tak tahu dan sebagainya. Ada yang rasa macam rindu sangat dengan MJ12. Saya sebenarnya semalam telah pun, mungkin ada yang tak tahu, telah pun merakamkan kisah seram di rumah dan uploadkan dan telah pun saya link ke Facebook saya lah di SoundCloud. Dan semalam juga baru buka akaun SoundCloud hanya untuk ketengahkan kisah seram. Dan terima kasih bagi anda yang suka dengan kisah semalam. Ada 2 buah kisah sebenarnya telah pun saya kongsi bersama. Mungkin ada yang terlepas. Ada 2 kisah dari kiriman email yang saya baca. Yang pertama semalam ni, ini ada di Facebook saya lah. Anda boleh cari ni melalui SoundCloud yang telah pun saya uploadkan. Yang pertama kisah tentang nenekku boleh melihat makhluk halus. Itu merupakan kiriman seorang pendengar yang mengatakan neneknya mempunyai kebolehan melihat makhluk-makhluk halus ni sejak zaman muda dululah. Dan kisah yang kedua, arwah ibuku masih ada dalam rumah. Walaupun ibunya dah meninggal dunia, tetapi masih kelihatan lagi arwah ibu dalam rumah. Kalau nak cerita memang panjang, anda boleh dengar kisahnya dalam ataupun melalui Facebook saya. Juga saya dah uploadkan kisah yang sama juga di DJKC channel, iaitu di saluran YouTube saya. Saya akan buka talian 669-11897 dan terima kasih kerana anda sentiasa bersama saya setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ingat, setiap kisah hanya satu hiburan saja. Yang ini daripada kiriman pendengar kita yang berkongsi sama. Yang ni siapa ni? Apa ni? Betul ke si? Di Admiralty ada budak Cina perempuan terjun setahun yang lalu tingkat 9 sebelah blok aku dekat. Biar betul ni semua dah menjawab ni. Yang ini daripada pendengar kita. Siapa ni? Daripada Anissa. Berkongsi katanya, Casey, sekarang ini saya takut nak duduk dalam bilik seorang. Walhal saya ada satu bilik, kakak saya ada satu bilik. Bilik saya ni tingkapnya menghadap koridor. Bilik kakak saya tingkapnya menghadap belakang rumah. Jadi saya satu-satunya lah bilik yang menghadap tingkap koridor. Tingkap saya menghadap koridor, kata Anissa. Satu malam tu ketika selepas saya menonton filem Al-Hijab, saya pun dah siap-siap nak tidur, Kisi. Saya tonton filem tu dengan kakak saya dalam bilik saya menggunakan laptop. Setelah pukul 1 lebih pagi, saya pun dah nak masuk tidur. Kakak saya pun masuk ke biliknya. Saya pun mula baring. Sedang baring di atas katil dan SMS boyfriend saya nak ucapkan selamat malam. Tiba-tiba saya terdengar ada orang ketuk tingkap saya. Beberapa kali orang ketuk tingkap. Tingkap saya ni tak boleh nampak. Sebenarnya dah pun ditutup dengan dengan ditampal lah dengan sesuatu yang tak boleh melihat, hanya kalau buka baru boleh nampak di luar lah. Jadi apa saya buat? Saya pun buat bodoh. Bila orang ketuk tu, mungkin orang terlanggar ke, dengar lagi Kesi bila saya tak layan. Sekali lagi dia ketuk tingkap bilik saya. Kata Nisa, bila saya dah terdengar buat kali kedua, menjadi curiga nak tahu siapa berada di luar rumah saya. Saya pun dengan steady, Kisi, kata Nisa, saya bangun daripada katil. Saya pun buka tingkap perlahan-lahan. Tingkap saya jenis sliding door. Jenis sliding door, bukan jenis sliding ataupun jenis yang boleh disorong lah, kata Anissa ni. Dan tingkap saya ni juga ada tingkap besi, iaitu yang apa ni, tak faham mungkin tingkapnya ada, selain daripada tingkap yang disorong tu, ada jeriji lah yang mengepung lah tingkap tersebut. Jadi bila dia tolak tingkap yang sorong tu, dia sorong ke tepi perlahan-lahan, dia buka tengok tak ada orang. Sampai buka penuh pun tak ada orang. Betul ke si? Kemudian tadi ada orang ketuk tingkap ni. Kemudian sekarang dah tak ada lagi. Saya tutup balik tingkap, terus meremang bulu roma, rasa takut. Saya tarik selimut, sedang nak baring ke si, ada orang panggil nama saya di luar. Dan kali ini saya tak berani nak buka tingkap. Anissa. Bayangkan para pendengar, saya terus tarik selimut, angkat bantal, 2 bantal saya, masuk bilik kakak. Saya tanya, Kak, malam ni tidur sini boleh tak?
Tidurlah kau. Kakak tanya kenapa. Takut pula kak lepas tengok cerita tu. Saya tak bilang kakak kisah yang sebenar. Keesokan harinya sama juga Casey. Nak tidur malam, rasa takut mula meluap-luap dalam perasaan ini. Tidur lagi dalam bilik kakak danlah sampai katanya ke saat ini masih tidur dalam bilik kakak saya kerana masih rasa takut dan seolah-olah di luar rumah tu macam ada sesuatu yang nak ganggu saya ketika tidur. Para pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan pendengar kita di 669-11897. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Ella Casey. Ella, Ya. buat panggilan dari mana ni? Dari Hong Kong. Dan ada pengalaman apa, Ella? Silakan. Okey, saya dah bertahun Ella dengan Casey punya radio Ria. Dia punya sound system dia. And then sampai sekarang Ella tak dapat tidur. Tak dapat tidur? Kenapa pula? Tak tahu pula, macam terbayang-bayang terdengar-dengar. Jadi malam-malam memang susah nak tidur lah. Pukul 2 pagi tu dah habis cerita lah kan. Nak pukul 3 tu nak tidur lah. Sekali alamak tak boleh nak kita ada, tak boleh takut. Jadi macam mana tu nak hilangkan rasa takut Antara pernah ada pengalaman yang seram tak yang anda alami? Adalah dulu kita pergi Malaysia. Satu hari tu naik kereta makcik dah ke Johor. Tapi anak makcik ni terdampak. Tahu je dah kisah tak nak sebut. Okay, terdampak. Habis bidang. Habis dalam rumah pun sama. Nampak bidang. Habis mama dia nak ambil air, dia takut. Habis tu nombor 2 tu mama dia ambil air dalam botol. Terus duduk kat dalam bilik, dalam toilet ada benda. Itu yang menakutkan tu sampai sekarang. Jadi sekarang kalau takut-takut ingatlah pada yang satu. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita akan teruskan dengan pengalaman seterusnya 669-11897. Saya nak tanya khabar lah kepada kakak itu hari. Siapa nama kakak tu yang ada kirimkan email pada saya. Anda ingat tak kisah kakak tu yang berkongsi pengalaman beliau suami dengan anaknya telah pun beli satu CD ataupun VCD ke DVD di seberang. Dia nak cari cerita hantu seramnya sampaikan mamat kat seberang tu yang jual DVD tu beri satu CD hanya hitam saja lampiran gambar. Bila dia bawa pulang tu 2 hari kemudian dia dengan suami dengan anak menonton dan keluar seolah-olah mentera. Dia kata ikut baca. Mereka suami isteri anak beranak pun ikut baca mentera tersebut sampai akhir mentera tu. Kata akak tu, tahniah, anda telah pun membaca mentera memanggil hantu. Dan bawa keluar nombor. Untuk sebarang bantuan hubungi nombor talian berikut ini. Dan bagaimana agaknya kakak tu saya pun nak tahu juga. Tempoh hari dia telefon dia email saya. Kisah tu dah lebih kurang 6-7 hari lah. Dan sekarang dah lebih mungkin 2 minggu perkara ini berlaku. Ada tak kak sembarang gangguan ke tanda-tanda yang benda yang ganjil berlaku dalam rumah anda? Kalau bolehlah update. Kami di sini pun nak tahu juga. Kerana apa saya teringat kisah kakak tu. Yang ini ada kisah yang agak serupa daripada mana ni tadi tu. Ini dia. Daripada Kak Fadilah berkongsi. Kata Kak Fadilah, Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Kak Fadilah dan kakak ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa. Bukan berlaku pada kakak, berlaku kepada anak kawan kakak ceritakan pada anak kakak cerita pada kakak. Bila dengar kisahnya agak menarik. Kata Kak Fadilah, mengikut pengalaman anak kawan kakak yang diceritakan pada anak kakak, inilah kisahnya. Keluarga mereka telah pun membeli satu DVD dan DVD tersebut ada bacaan mentera. Mereka semua anak beranak membaca mentera itu. Dan apa yang berlaku di bawahnya mengatakan mentera itu yang mereka baca bukanlah untuk permulaan cerita seram. Tetapi untuk permulaan mereka mengundang makhluk halus datang ke dalam rumah. Akak boleh SMS lagi apakah menteranya Tak apalah, saya tak perlu baca Tengoklah, kalau saya boleh tapi saya bacalah. Kalau tidak saya tak akan bacalah mentera-mentera ni Buat saya baca, rumah satu Singapura kena serang, satu hal lagi. Tapi ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan saja.
Dan setelah mereka membaca, di bawahnya mengatakan, tahniah anda telah pun membaca mentera memanggil hantu mengikut pengalaman yang diceritakan kepada anak kakak. Anak kakak cerita pada kakak memang cukup menarik lah dan tak sabar nak ketengahkan kisah ini pada KC dalam MJ12. Memandangkan semalam KC tak bertugas. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Kak Fadila. Bagaimana teman-teman Misteri Jam 12? Adakah benda yang sama dari keluarga yang sama ataupun keluarga yang lain pula terkena gangguan ni? Macam-macam kes. MJ12 hanya satu hiburan. Pendengar ya 897 FM. Ada di langit nenek asal gurung mula, guru 4 malim ketiga, kecil dosa besar diampun. Besar hendak minta atas sifat nama, jikalau tajam hendak mati tumpul, jikalau berat hendak mati ringan, jikalau sakit hendak mati baik, ... dan sebagainya. Itulah antara mentera yang tertera mengikut kata Kak Fadila yang dibaca. Entah benar ataupun tidak, mungkin direka-reka dibuat-buat. Ingatlah, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Bayangkan, apakah yang dimaksudkan guru 4 malim ketiga? Misteri Jam 12. Sememangnya rancangan ini hanya hiburan semata-mata, seperti kita menonton filem-filem seram macam itulah harus kita anggap dengan setiap kisah dari mulut saya, kiriman SMS ini, baca email, panggilan dan sebagainya. Awal tadi tentang bacaan mentera yang saya baca awal tadi, tapi bukan penuh. Saya tak baca penuh. Menteranya panjang berjilah, bukan setakat pendek. Menteranya memakan lebih kurang satu muka surat. Ada banyak baris-baris ni, dan ada juga ialah yang saya telah pun tak baca semualah. Dan antara perkataan-perkataan guru 4 malim ketiga, apa saya tanya, mungkin ada yang tahu tentang maksudnya. Datang pula SMS ni dari Obak Mardi. Kata Obak Mardi, tadi kisi tanya tentang guru 4 malim ketiga. Sebelum tu saya ingin menyentuh. Mentera tadi memang betul. Mentera tadi dipanggil mentera ilmu hitam. Memanggil makhluk-makhluk yang ada berdekatan dengan kawasan itu. Kalau dia datang ke rumah, kita harus ada cara selanjutnya untuk mententeramkan keadaan. Kalau tidak, benda itu akan mengamuk. Sebab itulah nombor telefon diberikan di penghujung bacaan mentera. Bila kita baca, kata Obak Mardi, tidak serta-merta benda itu akan datang. Kadang-kadang memakan masa. Mungkin 2 hari, mungkin seminggu, mungkin 3 hari, macam itulah. Ada kala pula kalau kita baca terkena, memang terus akan dia sampai. Jadi berbalik kepada pertanyaan kisi awal tadi tentang yang ditanya tu, guru 4 malim ketiga. Malim ini adalah sebuah kawasan. Kawasan ini dahulunya memang banyak kematian yang berlaku di sana. Jadi ramai mereka yang mempunyai ilmu hitam telah pun ke sana. Kerana apa? Banyak roh yang sesat, yang mati kemalangan, yang mati dibunuh dan sebagainya. Kawasan malim. Malim ketiga. Jadi guru 4 malim ketiga yang bermaksud bergurukan kepada 4 jin, iblis, syaitan dan juga roh-roh yang ada di kawasan itu dipanggil. Siapa yang dengar, dialah yang datang, kata Obak Mardi. Hati-hati kalau membaca mentera. Kadang-kala kalau tak baca penuh pun, baca sikit, dia tahu dia akan datang. Bukan nak menakutkan kisi, tapi cuma berwaspada daripada seseorang yang pernah menceburi bidang berikut ini, tapi sekarang saya dah tak buat lagi. Katanya sini, dah bertaubat. Terima kasih dari Obak Mardi. Patut dia tadi macam remang je. Tak apalah. Ini semua hiburan betul Ada yang nak tahu kisah menteranya macam mana? Saya pun baca skip-skip lah Tinggal sekarang ni dah meremang tak macam mana lah ni.
Dah lah bawa tanah sorang-sorang Apa nak buat? Ini semua hiburan. Hiburan. Ingat. Nak tenangkan diri bukan senang. Baik, 669-11897. Saya akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan hiburan misteri jam 12. Bersama saya di hujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Saya Kak Nani. Kak Nani, apa khabar? Alhamdulillah. Jadi ada apa kisah. khabar? Terima kasih, saya sihat. Terima kasih. Ada pengalaman Kak Nani nak kongsi tentang apa ni? Silakan. Tentang itu jam Kak ni lagi nak kata budak tak budak jugalah, dalam dah kira tengah nakal-nakal lah kan. Itu jam Kak ni tinggal breakwood 4 blok 4 sekarang blok 4 tu pun dah lah pecah lah. Kita duduk ramai-ramai dah tengah gini pagi dalam pukul 1 lebih Kak ni nampak ada satu budak perempuan ni Kak cakap dengan kawan-kawan Kak ni, ada budak perempuan tu naik atas blok kita, ada apa macam tu. Dia kan tinggal sini, kata kawan-kawan Kak ni. Kata dia, aku tak pernah tengok kawan budak ini macam tu. Sekali dengan cakap-cakap gitu, sekejap lagi Casey pelepuk dia jatuh ke bawah Casey. Dah jatuh bawah. Satu kata kawan Kak ni yang budak lelaki ni, kalau diorang dengar pun mungkin diorang pun ingat lah yang senama Jeffrey ni bilang apa, kertas jatuh kata dia. Mana ada kertas betul, kau tak tengok tu kan budak perempuan tadi yang Ani cakap tu kata dia. Tak iya kata dia. Sekali sedapat Casey dalam 10 minit gitu orang pun dah ramai kita orang pun macam beredar dulu Sekarang kata kawan Kak ni aku tahu, kita nak try nak kawan-kawan kita dulu, orang ada cakap, mak aku ada cakap, dia bilang mak aku ada cakap kalau orang jatuh terjun kata dia, kalau berdarah darahnya kita picit dengan limau nanti dia terpekik tahu kata dia. Dulu kan budak-budak kan tak takut. Sekali macam mana tak kawan Kak ni tahan pergi kedai mama, dia beli limau yang bikin obat, tak tahu apa limau apa kat tak tahu lah tu. Habis sekali diorang tunggu sambil segmen apa semua kejap lagi Casey dengan bila masa yang kawan Kak ni pergi picit benda limau tu, sekali Kak ni dengan diorang kawan-kawan Kak ni anak mana yang lain dengan menjerit terpekik-pekik tu. Sekali kata diorang, kenapa dia menjerit-jerit macam tu, mengarut lagi ni. Jadi kau buat apa aku try picit kau limau tu, dia tak iya betul lah kata mak benda ni menjerit-jerit. Sekali saya tahu tak, dia punya roh boleh ikut kawan Kak ni sampai tidur malam. Dia dah siang tu dia tidur, dia boleh menjerit-jerit macam mana dia picit limau tu dengan darah dia tu budak tu terpekik-pekik macam mana yang itu pekik-pekik isi. Habis sekali kata kawan maknya orang tu, dia ni dah mana pergi merayap, dia terpekik terolong ni. Sekali malam-malam Casey roh dia masih meracau-racau Casey. Habis kata kawan Kak ni yang lagi satu, dia bilang, kau tahu tak, sekarang benda tu tak boleh terima tahu. Yang kawan-kawan kita ni pergi kacau dia buat apa itu sebabnya. Habis kata mak Kak ni bilang, lain kali korang jangan duduk bawah lagi, dia bilang, nanti hantu perempuan tu datang kau. Tapi yang Kak ni tu dia pakai baju merah tu Casey. Pakai baju merah. Kata diorang kalau pakai baju merah mesti ada makna apa-apalah. Tapi kita tak tahulah makna dia apa kan. Tapi malam-malam hari-hari benda tu mengacau sih. Dia macam tak boleh terima yang kawan diorang yang mengganggu dia kan. Mungkin dia punya roh tak tenteram Habis ada satu Cina tu dia bilang, ini mesti ada orang kacau sama dia lah. Kalau tak ada kacau sama dia, dia tak ada datang lagi. Itu je Casey Kak Si punya cerita Casey. Terima kasih Casey. Terima kasih Kak Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan 669-11897. Yang ini daripada pendengar kita seterusnya. Okey, kiriman-kiriman SMS saya akan cuba bacakan. Yang ini kiriman daripada Maria berkongsi pengalaman dalam rancangan misteri jam 12. Saya teringat kisah yang Casey baca kemarin mengenai satu cerita yang saya alami. Saya berada di rumah adik saya di kawasan Bukit Batu dan sedang duduk di hall. Kami sedang katanya berbual-bual bersama suami, abang dan isteri beliau lah. Ketika itu selepas maghrib, tiba-tiba saya terdengar Selamba. Beliau kata saya dengan selamba menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Dan terus saya menuju ke arah pintu. Bayangkan, kami di ruang tamu sedang berbual. Saya dengar macam orang beri salam. Saya pun jawab, saya bangun pergi ke arah pintu. Tapi alangkah terkejutnya apabila tidak ada sesiapa pun di luar rumah bila saya buka pintu. Suami dan yang lain tercengang. Kenapa saya berkelakuan begitu? Rupa-rupanya cuma saya seorang yang mendengar orang beri salam. Tidak yang lain, Kisi. Tiba-tiba datang rasa takut. Tak tahulah, Kisi, tapi yang pasti saya memang jelas mendengar suara orang memberi salam. Itu saja, Kisi. Terima kasih. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan ini. Yang ini kiriman daripada Juraida. Kata Juraida, apa khabar Kisi, semua pendengar rancangan misteri jam 12. Kak Ju ingin berkongsi satu peristiwa. Teringat awal tadi Kisi kongsi tentang orang yang memandu, yang menghantar temannya dengan isteri pergi berubat di waktu malam. Kak Ju ni ada lesen tetapi jarang memandu sebab tak berani sangat Kisi on the road. Bukan takut dengan hantu, cuma tidak mempunyai katanya di sini tidak apa ni. Oh, okey. Tidak mempunyai keyakinan diri untuk memandu. Jadi kadang-kala lah bila ada semangat mood, Kak Ju akan memandu. Itu pun kalau Kak Ju memandu mesti waktu malam. Waktu malam maklumlah, kata Kak Ju, tidak banyak kenderaan. Senang pula nak pusing sana belok sana sini, pandu perlahan pun orang tak hon. Jadi berbalik kepada kisah yang Kak Ju ingin ketengahkan. Kak Ju ingin berkongsi satu peristiwa yang memang menakutkan. Kak Ju ni sebenarnya tinggal di kawasan Clementi. Dari Clementi, sebenarnya waktu malam tu adik-beradik dah semua berkumpul di rumah. Kami memang setiap minggu akan berkumpul di rumah masing-masing lah. Minggu ini maksudkan oleh Kak Ju ini, adik-beradik berkumpul di rumah kakak. Dan bila adik dah nak datang, kakak pun kata pada suami suruh beli makan. Jadi oleh kerana kakak dengan suami nak keluar beli makan, anak kakak seorang perempuan ni baru balik dari pengaji. Dan dia kata tak nak ikut penat. Dan dia kata pun dia tak nak duduk rumah seorang sebab dia takut. Oleh kerana tak ada pilihan, suamilah tinggal dengan anak. Kakak pergilah keluar memandu. Kakak pergilah kedai makan yang buka 24 jam dekat kawasan Clementi ni. Sampai sana kedainya tutup. Apalah nasib, telefon suami. Suami kata pergilah mana-mana awak tahu. Saya mana tahu. Jadi kakak fikir. Terus teringat pula yang adik kakak ni memang suka makan sesuatu yang ada dekat kawasan Woodland Central yang lama. Jadi dari Clementi ni kakak pandu pergi Woodland Central yang lama, Kisi. Kakak pandu di Clementi menggunakan kata beliau ni Clementi Road, kemudian masuk terus Bukit Timah dan lalu dekat kawasan Mandai. Bila sampai di sana, sepanjang perjalanan Kisi meremang bulu roma sebab kiri kanan ada hutan-hutan, kemudian lalu dekat kubu Jepun yang lama. Baru kakak macam rasa menyesal jalan di jalan yang dimaksudkan tadilah. Bila nak balik pula nak jalan yang sama, rasa takut. Telefon suami, macam mana nak keluar dari sini, ada jalan lain tak? Suami kata dia tak tahu. Jadi kakak terpaksa lah Kisi, walaupun dah beli makan, nak balik sekarang ni rasa takut. Jalan tempat yang sama, Bukit Timah, Kisi, melalui Mandai Road yang dikatakan banyak kali ada kejadian-kejadian yang menakutkan berlaku. Jadi kata Kak Ju, bila sampai kakak dekat satu kawasan ini selepas Kranji MRT, sedang memandu kakak perlahan. Sebab apa? Kakak nampak ada orang nyebrang jalan. Seorang wanita lari laju, Kisi. Nasib baik kakak pandu tidak begitu laju. Wanita tu terus lari dengan cepat untuk ke satu lagi ataupun untuk ke sebelah jalan lah, kata Kak Ju. Bila nampak, kakak terus istighfar berkali-kali. Semua benda kakak nampak ingatkan hantu. Sampai dekat satu sudut ni, entah macam mana, dalam banyak-banyak waktu malam tu boleh lampu merah.
Kiri kanan faktori lama, bangunan kosong dan ada hutan kecil. Mulut kakak komat kamit Casey tak henti-henti membaca. Kakak sambil tu pandang depan tengok bawah, pandang depan tengok bawah, tunggu bila lampu merah ni nak tukar menjadi hijau. Apabila kali keempat kelima kakak dongak kebalik ke atas nak tengok lampu, terperasan dekat tepi kakak Casey ada orang berdiri. Kakak rasa yang berdiri tu seorang perempuan, tapi kakak tak berani bila nampak saja seolah-olah dari tepi mata meremang bulu roma. Bismillah, bismillah, baca berkali-kali sepanjang perjalanan. Casey kakak pandu punyalah perlahan sebab takut kemalangan jalan raya. Casey bayangkan, daripada Woodlands nak balik ke Clementi paling-paling pun 45 minit hingga 50 minit sampai rumah. Kakak 1,5 jam baru sampai rumah. Suami tanya bagaimana, apasal lambat sangat? Kakak ceritakan, suami kata awak ni merepek lah. Macam-macam dah takut tu cakap lah. Jadi itulah pengalaman kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kesian beritahu suami marah. Macam mana? Baik teman-teman, Misteri Jam 12, saya nak tanya anda satu soalan ni lah. Apakah mungkin respon, reaksi anda, pendapat, pandangan anda? Sekarang ni anda dalam situasi mungkin macam Kak Juria awal tadilah. Kak Juria mengatakan beliau ni sedang memandu di waktu malam, seorang diri dalam keadaan ketakutan. Dan macam-macam lah yang bermain di fikirannya. Orang takut ni apa pun boleh berlaku, meremang bulu roma. Sedang memandu dalam malam yang sunyi sepi dalam keadaan ketakutan. Tiba-tiba sampai dekat satu sempang ni, lampu isyarat bertukar menjadi merah dan anda terpaksa tunggu. Tak apa, tunggu. Semakin lama anda menunggu lampu untuk bertukar warna hijau, semakin tu rasa takut mula meluap-luap lah, menjadi-jadi rasa takut. Seperti kata Kak Juria awal tadi, tengok atas ataupun tengok luar, nak tengok lampu hijau dah bertukar belum, ataupun merah dah bertukar hijau belum. Dia tengok bawah, takut. Kali keempat, lima dia tengok pandang ke atas tu, dia rasakan di tepi kenderaannya seolah-olah ada sesuatu, wanita ke perempuan berdiri lah. Kalau anda dalam situasi macam tu, yang dalam ketakutan, memang betul kita harus patuhi undang-undang jalan raya. Tapi kalau kita dah takut ni, macam-macam boleh berlaku. Apakah yang akan anda lakukan? Bagaimana? Adakah anda akan ikut peraturan juga? Ataupun Casey tak apalah Casey tengok kiri kanan, rasa-rasanya selamat, terus. Apakah reaksi anda? Bagaimana? Susah ni situasi macam ni. Okey, anda boleh hubungi saya 669-11897. Saya akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ramai mengatakan di sini ada kata suami kakak tu memang tak boleh harap lah. Apalah ni Ultraman kirim gambar macam ni kat Facebook dia terpanjat saya. Alah, saya kat sini dari tadi hari ni hari segan saya lah. Tapi tak apalah. Segan-segan tu bagus. Bila kita segan tu kita ada perasaan. Biar ada jadi manusia yang ada perasaan daripada jadi manusia yang tak ada perasaan. Berbahaya. Bersama saya, hello, pagi-pagi ni siapa ni? Ni Ruzaini. Ruzaini? Buat panggilan dari mana? Tampines. Ada pengalaman misteri Ruzaini? Ada. Silakan. Ni berlaku pada bulan lalu. Saya dengan kawan-kawan saya hendak pulang pada Pasir Ris. Ada satu perjalanan ni pada Pasir Ris ke East Coast. Kita semua memakai basikal. Bila tu nak dekat maghrib, pukul 7 situ, kita terlambat sangat. Habis saya dengan kawan saya bernama Kufran pelan-pelan membawa basikal ke depan. Saya tinggal kawan saya Ruzaini Haikal ke belakang. Saya tertinggal. Habis kita semua ke depan. Tiba-tiba dia memekik, tolong. Baik, hubungi saya 669-11897 Kalau nak bercerita tu biarlah yang bersungguh-sungguh lah.
Ini cerita setengah jalan berhenti macam mana tu? 669-11897. Kiriman-kiriman SMS yang akan saya sempurnakan pada tengah malam ini. Ada beberapa SMS tampaknya saya terima. Dan terima kasih bagi anda yang kirimkan kisah-kisah misteri anda. Antaranya di sini daripada pendengar kita, dari Kak Noh kata, Kisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Noh bertanya soalan. Kisi, tempoh hari kakak ni hujung minggu lalu lah menghadiri majlis persandingan anak saudara. Dan dalam majlis persandingan itu macam-macam benda berlaku, Kisi. Antaranya tukang masak yang kita panggil, lauk yang dimasak semua, Kisi, basi. Bila makan tu boleh tersembuh. Dan pada mulanya kita marahkan sangat pada tukang masak. Tapi bila periksa, takkanlah semua lauk masak boleh basi begitu cepat. Yang hairan, nasi yang dimasak tu airnya tidak mendidih langsung. Jadi kata akak kita ni, sampaikan kakak panggil mak pengantin dengan kakak pergi berbual dengan orang dapur pun mengatakan memang dari tadi dia cuba mendidihkan air itu tak mendidih, jadi nasi pun tak boleh dimasak. Dan kami khawatir majlis ni akan bermula. Waktu tu sekitar pukul 9 lebih pagi. Jadi apa yang berlaku, kakak dengan mak pengantin pun duduk berbual-bual, barulah terdengar, Kisi, mak pengantin ni merupakan mak pengantin ni merupakan mak pengantin lelaki. Majlis ini adalah 2 dalam 1 lah majlis. Pengantin lelaki dengan pengantin perempuan mengadakan majlis di tempat yang sama. Mak pengantin lelaki ni bukan kakak kenal, merupakan besan baru dalam keluarga. Menceritakan, dahulu bila abangnya nak berumah tangga pun sama. Benda yang sama berlaku, tak boleh masak, Kisi. Macam ada orang dengki, iri hati kenapa tak ambil khidmat yang diberikan. Memang cukup sedih. Dan berbalik pada kisah kakak, ingin kakak berkongsi dan bertanya, Kisi. Setelah kejadian itu dapat diselesaikanlah dengan bantuan pakcik-pakcik yang mungkin handal-handal yang tahu tentang hal-hal ini. Majlis diteruskan dan berjalan dengan begitu baiklah, walaupun ada sedikit kegenjutan. Pada akhir sekali nak petik gambar, dan beberapa gambar telepon kakak petik menggunakan kamera. Kakak terperasan apabila keluarga kakak sedang petik, di belakang kakak macam ada rambut ekstra, macam ada kepala orang. Seolah-olah kepala kakak ni, di belakang kepala kakak ni ada kepala bersembunyi di sebaliknya, walhal kakak cuma ada 4 beranak saja. Bila nampak gambar tu meremang bulu rumah kakak, Kisi. Memang menakutkan. Kakak terus delete, dan bila fikir balik menyesal kerana tak simpan nak tunjukkan pada Kisi. Kakak ingin tanya, adakah boleh seseorang itu menghantar barang mengganggu majlis persandingan, sampaikan lauk yang dimasak menjadi basi, air yang dijerang tak mendidih-didih dan nasi tak dimasak-masak? Bagaimana, Kisi? Cuba Kisi tanya pada mereka yang arif, yang pakar. Mungkin ada juga pendengar-pendengar yang pernah terkena benda yang sama. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Okey, itu dia kisah daripada akak kita yang tanyalah tentang perbuatan manusia ni. Boleh tak orang tu hantar barang sampai lauk basi, nasi tak masak, air tak mendidih dan sebagainya. Dari Nur Azlin, kalau saya tanya tentang kereta yang henti di tempat trafik lah, di tempat bila lampu merah lah, dan anda rasakan seolah-olah diganggu. Nur Azlin kata, kalau saya tak ada apalah, Kisi, tengok kiri kanan tak ada kereta, jalan je. Macam faham lesen ada tak ni? Tak apa, bagus. Ni pendapat bagus. Dari Danny kata, kalau saya, Kisi, buka pintu tanya nak tumpang atau nak lempang. Awak jangan Kalau dia berdepan tu lain tau ceritanya. Yang ini katanya Ultraman 7, suami komplain balik lambat, kereta dah macam Mr. Bean punya, macam mana? Yang ini Fauzi, buka lagu dalam kereta kuat-kuat. Senang kan? Okey, macam tu Jadi tenangkan diri, buka lagu lah kuat-kuat Iskandar kata, gua akan stay je. Jadi kalau ada apa-apa terjadi boleh cerita dalam MJ12. Bagus. Berkorban untuk MJ12 ni. Dari Afiq Bex kata, kalaulah saya, biarlah nak kena saman ke, gantung lesen ke, tu lain cerita. Pecut. Saya pun mungkin akan buat macam tu lah. Seram babe tengah tunggu lama ni, lampu trafik, lampu isyarat ni pula tak bertukar-tukar Bila bab kita je lambat, orang lain cepat Nur Epips kata, saya pecut je Kisi, lampu merah tak merah. Dahsyat ni semua. Nur Jasmine Malik, kalau saya Kisi, saya tidur je lah, besok baru saya sambung drive.
Bawa bangun, tiba-tiba kat tanah perkuburan, dah satu lagi hal. Macam-macam kisah. Mat kawan kata saya pelawar je. Okeylah. Yang ini itulah pendapat pandangan-pandangan yang telah pun dikirimkan pada saya. Saya akan teruskan dengan pengalaman anda di FM 897 dalam satu lagi episod Kisah MJ12. Jangan ke mana-mana. Waktu sekarang dalam Misteri Jam 12, 1.54 pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih di atas kiriman-kiriman SMS. Panggilan anda akan saya jawab sebentar nanti. Kalau ada kisah-kisah menarik, bolehlah hubungi saya di 669-11897. Di sini ada nampaknya beberapa SMS ingin saya ketengahkan. Dari pendengar kita, mak saya juga pernah masak lauk untuk orang kahwin. Mak saya masak lauk kurma. Tapi sudah 5 jam masak lauk tersebut tak masak-masak. Akhirnya arwah bapa saya ketika itulah tabur garam kasar di keliling dapur tersebut. Barulah nampak seekor lipan yang lalu di bawah dapur tersebut dan lipan tersebut tidak kelihatan lagi. Bila abang ipar tolong gaul lauk kurma tu, tiba-tiba ada satu macam kerak besar timbul atas lauk. Tapi bukan hangus sebab lauk tersebut tidak mendidih dan tak ada bau hangit pula. Bila selidik dapat tahu bahawa ada saudara jauh yang asal dari seberang tambak yang ingin aniaya mak saya kerana dendam. Beliau telah hantar barang supaya apa saja lauk yang masak, katanya di sini yang mak saya masak tidak akan berhasil daripada kiriman Hani berkongsi tentang masak tu yang tak siap-siap. Yang ini daripada Abang Abdul Latif. Saya juga seorang tukang masak. Saya pernah mengalami bukan sekali malah banyak kali perkara ini sepanjang 20 tahun saya bertugas sebagai tukang masak. Daripada menjadi pembantu dapur sampailah sekarang saya ni masak untuk syarikat saya sendiri, kata Abdul Latif, tapi tak perlu sebutlah nama syarikat saya. Kebanyakan perbuatan khianat ini bukanlah orang khianat kepada diri saya, tapi malah khianat kepada keluarga empunya diri, iaitu pengantin yang nak bersanding. Yang paling menyeramkan sangat-sangat adalah saya ingat lagi kisah ini berlaku pada tahun 2003. Masak nasi, rambut kisi, dalam nasi ada rambut. Bila yang hairan tu daripada periuk korek ataupun kita ciduk nasi tu masuk ke dalam buffet, tempat buffet lah, dan dihantar tak nampak apa-apa. Bila ada tetamu yang datang nak ciduk nasi, banyak rambut, mak pengantin datang serang marah pada saya. Dan bila periksa dalam periuk tak ada apa-apa, ambil nasi tu lagi, taruh dalam meja buffet, masih lagi keluar rambut. Dan hairan rasanya, sungguh-sungguh hairan, tak nak kisi. Tak pernah saya buat dalam majlis persandingan. Periuk-periuk saya angkat, saya taruh tepi sana supaya ceduk terus masuk dalam pinggan, tak letak di meja buffet. Itu dia. Mungkin ada solusi lah. Yang ini daripada Abang Badrul kata, kisi juga perkara yang sama berlaku pada saya. Dan katanya bila panggil seorang pakar datang, pakar ini memang saya selalu dapatkan hikmatnya. Dia seolah-olah on standby. Kalau hari Sabtu Minggu dia tahulah kalau dapat panggilan dari saya ni mesti ada gangguan-gangguan seperti kisi kata kronik. Bukan saya cakap. Dan kata teman kita ni, bila pakar tu datang, mula membacalah ayat-ayat suci Al-Quran, dan selepas itu terperanjat kisi. Entah dari mana keluar seekor burung gagak. Betul kisi. Burung gagak ni tak terbang, bukan dari bumbung, malah burung gagak ni hanya menjelma di bawah meja. Keluar dari mana kami tak pasti. Lompat, kemudian terus terbang. Bila berlaku perkara sedemikian, barulah apa yang dihajatkan boleh terlaksana. Air masak, nasi pun masak, lauk pauk semua menjadi. Jadi ini niat hasad dengki orang lah yang tak puas hati mungkin dengan saya ataupun mungkin dengan tuan rumah. Hairan kisi nak meniaga dalam bidang ni mesti ada kekuatan. Sebab itulah kalau kisi tengok ada beberapa tukang masak ni saya tidak praktikkan, tetapi ada beberapa teman yang cadangkan pada saya supaya membaca sesuatu. Ketuk periuk dengan duit 50 sen yang lama, kemudian baca mantra ni mencari rezeki. Adalah yang saya tak nak baca lagi lah. Ada serik. Baik. Itulah antara pendapat pandangan tentang gangguan ketika menyediakan juadah untuk majlis persandingan. Macam-macam kisah. Yang ini katanya
Wahyud kata, Kisi, saya ada satu gambar ni. Kawan saya ada petik dalam MRT. Ada seorang gadis misteri lah. Macam mana saya nak hantar tunjuk pada Kisi? Anda boleh kirimkan ke alamat misterijam12@gmail.com. Misterijam12@gmail.com. Yang lain-lain kiriman daripada teman kita Yat. Selamat malam Kisi, saya nak cerita tentang di atas rumah saya. Katanya selalu setiap malam selepas pukul 1 ada saja bunyi bising. Kadang-kadang saya katanya bunyi guli, saya dengarlah bunyi guli, tarik-tarik kerusi. Padahal suami saya sampai pergi atas tengok tak ada apa-apa. Atas memang ada orang Cina yang tinggal. Yang pernah cakap dengan dia selalu kalau lepas pukul 1 mesti bunyi bising. Habis dia cakap takkan dia tengah malam dia nak tarik kerusi, main guli. Itu saja Kisi, terima kasih, selamat malam. Selalunya orang kata, ini orang kata, tak tahu sejauh mana benar atau tidak. Kalau dengar bunyi orang berlari, mungkin macam orang atas. Bunyi guli, mungkin macam orang atas. Tarik kerusi, mungkin macam orang atas. Kata orang-orang ni, bukan orang atas, orang dalam rumah. Entahlah jauh mana kebenaran. Yang ini daripada Nana Pendek. Katanya, pernah juga Kisi dekat blok saya di kawasan Admiralty Woodlands. Ada seorang lelaki Cina bunuh diri terjun dari tingkat 12. Jiran lama ceritakan kepala dia pecah. Tapi darah tak ada setitik pun. Selepas hari kejadian tersebut, bila saya diri dekat tingkap dapur, mesti nampak macam si itulah diri dekat luar rumah tingkat 1 tu. Itulah antara kiriman-kiriman yang saya terima. Dan yang ini daripada Zai Boxer. Kisah ini kisah berlaku di tempat saya menjalani perkhidmatan negara di salah sebuah kawasan di luar. Bukan di Pulau Singapura lah. Di luar pulau ni lah. Cerita ini jadi bila kita baru saja balik outfield. Semasa kita semua sedang tidur, bila tengah sedap tidur Kisi, tiba-tiba saya terbangun dengan bunyian benda-benda bunyi yang pelik lah. Bunyi dia macam bunyi orang tengah menjilat sesuatu. Saya pun pelik tetapi saya buat bodoh. Makin lama makin kuat bunyinya. Bunyi itu datang dari loker saya. Saya beranikan diri dan tengoklah loker tu terperanjat. Kemudian apa ni? Tergantung SMS anda. Baik, yang lain boleh cuba hubungi saya 669-11897. Kita akan teruskan dengan pendengar kita. Hello, selamat tengah malam ataupun selamat pagi Akbar, apa khabar? Khabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akbar buat panggilan dari mana ni? Dari dekat tugas ni, dekat Jalan Tuakong. Dekat Siglap. Yeah. Siglap dekat Kubur Kasim lah ni. Ni atas sikit. Dan pengalaman Akbar tentang apa nak ketengahkan? Pengalaman saya tentang yang dah 8 tahun yang dulu. Saya dalam perkhidmatan negara. Dalam NS lah. Bila saya tengah petrol dengan kawan saya, dalam pukul 2-3 pagi. Dan tiba-tiba saya jalan di Parade Square. Dan kawan saya cakap dengan saya, abang, kau nak tengok apa satelit tak dekat atas langit? Dan saya kata, mana boleh nampak atas langit ada satelit? Dan saya pun lihat dekat atas langit ada satelit. Tiba-tiba saya lihat dekat atas langit ni macam ada kain putih tengah terbang. Tengah terbang macam... Itu yang dia panggil satelit lah? Bukan, dia satelit dekat atas langit macam ada bintang-bintang. Okey. Saya lihat dekat atas langit, saya lihat macam ada kain putih terbang. Saya cakap, ini bukan satelit, ni kain putih. Kata, apa mana kain putih? Saya tengok, cik pun tengah terbang. Saya dengan kawan saya dah lepas kudung dari tu pergi kantin, duduk dan tak pergi petrol. Itu pengalaman saya, Kisi. Itu betul lah. Kadang-kadang kita nampak satu bintang macam terang. Orang kata tu satelit. Jadi niat di hati nak tengok tu lah. Lihat lain yang jadi. Rezeki awak lah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, 669-11897. Yang ini daripada siapa ni? Pendengar kita yang bernama Encik Rahmat. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Encik Rahmat kata, saya ingin berkongsi satu peristiwa yang menyeramkan berlaku. Rumah saya di kawasan Boon Lay, Jurong, macam itulah. Lain kali kalau tak nak saya sebut nama rumah kawasan mana, janganlah awak letak. Dah letak ni baru cakap. Tak apa, nasib baik tak sebut nombor blok lah. Kata Encik Rahmat ni, blok saya ni bertentangan dengan blok sebelah. Jadi saya boleh nampak lah koridor blok saya, boleh nampak koridor blok sebelah. Kebetulan bila saya naik tangga, dan di blok sebelah ada orang juga sedang naik tangga, baru balik kerja lah. Mungkin sama waktu dengan saya. Dia berjalan
menuju ke arah rumahnya. Dan kebetulan saya belok kiri, dia pun ikut belok agak sama lah. Tapi kalau kiri saya tu maknanya kanan dia, sebab blok kami bertentangan. Bila dia belok berjalan tu, saya baru perasan di belakangnya ada seorang perempuan kisi. Pakaiannya kisi memang sangat-sangat teruk, koyak-koyak bajunya. Jadi saya perhatikan, takkan lelaki ni tak perasan siapa pula perempuan yang berdiri di belakangnya. Bila lelaki tu sampai depan rumah, dia pun buka pintu. Perempuan tu masih lagi berdiri di belakangnya. Yang hairan dia tak perasan. Lelaki itu pun masuk dalam rumah. Saya ni masih berdiri kisi, masih memerhatikan. Jadi bila dia masuk dalam rumah, dia buka pintu besi, dia buka pintu kayu, dia masuk dalam, dia tanggalkan sepatu. Tiba-tiba saya ada mesej. Saya tengok mesej itu dari kawan saya tempat tugas lah. Saya pandang balik kisi, wanita tu dah hilang. Mata saya berkeliaran, kiri kanan cari tak ada. Mana pula, takkan perempuan ni masuk dalam rumah, lelaki ni tak perasan. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya, kata Encik Rahmat. Kisi tak tahu apa berlaku. Lelaki tu pun dah masuk, dah habis tamat ceritanya, dah tutup pintu. Saya pula pusing belakang nak buka pintu. Sedang nak buka pintu, ada orang beri salam sebelah tepi. Tak dengar, cuma suaranya macam orang beri salam. Kisi, bila saya dengar suaranya menyeramkan, dahlah meremang. Saya tak pernah umur kisi salah kunci untuk buka pintu. Pintu besi punya kunci saya gunakan untuk buka pintu kayu. Pintu kayu sampai tersendat kunci saya. Saya ketuk rumah berkali-kali. Isteri saya bangun tanya kenapa saya menggelacat. Saya cuma beri alasan yang saya tak tahan nak terkucil. Masuk dalam, isteri cuba tarik kunci. Saya pun konon-konon masuk tandas. Kisi, isteri saya ni sekarang depan pintu, cuba tarik kunci yang tersendat di depan pintu kayu. Saya pula konon-konon masuk dapur, cuci kaki nak terkucil. Keluar dari dapur terperanjat. Ma, tutup pintu, Ma. Apa abang ni? Tutup pintu, kunci macam mana? Buat bodoh, tutup pintu sekarang. Sampai saya marah isteri saya. Tutup pintu. Isteri tanya, kenapa dengan awak ni? Saya cakap, awak jangan marah, jangan takut. Awak tadi tak nampak ke depan pintu ada perempuan diri? Isteri saya terperanjat, Kisi. Kisi nak tahu, saya dengan isteri berdiri dalam rumah, sedang berbual dalam keadaan ketakutan. Benda tu bermain dengan kunci. Dekat luar kan saya kata kunci tersendat. Dia seolah-olah tolak kunci tu, bunyi, Kisi. Bunyi deringan tu kunci yang digerakkan. Bang, siapa kat luar tu bang? Dah, jangan buka pintu, masuk bilik. Saya dengan isteri masuk bilik tidur sampailah ke pagi. Bila bangun pagi, buka pintu, kunci masih ada, tersendat. Tarik dengan paksa, barulah dapat tarik keluar, Kisi. Saya menyesal, kipu hal orang, saya sendiri yang kena gangguan. Terima kasih, selamat tengah malam. Kelakar betul kisah abang kita ni Itulah, jadi lelaki jangan kipu. Kipu hal orang kan, benda tu dah terbang masuk blok awak. Betul saya dapat rasakan dalam situasi takut ni, kita mesti akan sumbat kunci yang salah. Terus paksa pula tu sampai tersendat kawan tu dalam lubang kunci tu. Tahu ketuk pintu, isteri bangun, isteri kena marah. Kalau ia pun awak, isteri dah buka pintu, janganlah Isyam pergi toilet, terus tutup pintu. Yalah, cerita tu macam saya pula akan buat Malam ni macam kisah Jadi ada yang suka dengan kisah tadi, memang menyeramkan lah. Kisah keesokan hari, betapa Yelah, seram betul kisah abang tadi tu Dia boleh nampak isteri tak perasan. Isteri sedang semangat ni bergubah-gubah. Ni apa suami aku ni sumbat kunci yang salah ni. Tarik. Suami keluar dari tandas, ternampak depan pintu benda tu diri Selalunya isteri yang nampak, kali ni suami pula yang nampak. Kalau anda lah, saya nak tanya kaum-kaum hawa lah, dapat suami macam abang kita ni dia segan lah, apa anda buat? Macam mana tu? Dapat suami yang segan, bukan menakut lah, segan. Adakah anda akan marah ke, buat bodoh ke, macam mana ni? Cerita sikit di Facebook Ria ni. Saya akan cuba simak-simak kiriman yang saya terima ni, macam-macam kisah pada malam ini. Ada
Ada juga di Facebook saya juga ada yang berkongsi pendapat pandangan. Terima kasih bagi anda yang berkongsi pendapat pandangan dalam rancangan MJ12. Baik, kisah daripada Encik Zainul katanya, apa khabar KC? Khabar baik. Saya ingin juga berkongsi, sebenarnya bukan saja tukang masak KC, tukang masak orang kahwin, malah kami yang meniaga ni juga seringkali banyak sangat perkara-perkara yang berlaku. Kadang-kadang antara orang-orang yang kami tak tahu pun sebenarnya akan hantar barang, konon-konon nak belilah makanan kita. Sambil tu dia tabur depan kedai. Saya ni pernah buka kedai dari pagi sampai ke malam. Jadi pagi sampai petang ada orang. Tiba-tiba petang sampai malam langsung tak ada orang datang. Hairan. Jadi apabila saya tutup kedai, saya rasa macam ada benda yang tak kena. Saya pun sedang nak cuci pinggan ni, saya tolaklah ada baldi yang diisi dengan air untuk letak pinggan-pinggan kotor. Terperanjat belakang pinggan tu macam ada bungkusan kuning yang diletakkan oleh seseorang. Angkat bungkusan tu, saya buang. Keesokan harinya keadaan macam biasa, kata abang kita ni. Jadi macam-macam lah gangguan. Yang ini daripada baiklah, saya tak nak sebut dah nama-nama. Nanti orang kalau sebut nama orang ramai cari kebencian. Nanti orang kita doakan yang baik-baik sajalah. Baiklah, terima kasih. Dah 2:10 Dan selamat tengah malam terus bersama Ria Insomnia. Bye-bye.